أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala masih lagi dipanjangkan umur kita, masih lagi diberikan kesihatan tubuh badan. Sama-sama kita dapat bertemu di rumah Allah pada malam ini, menunaikan solat secara berjemaah, dan kita berharap agar Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita sebagai pemberat di mizan di akhirat nanti, insya-Allah. Dan pada malam ini kita akan meneruskan perbincangan di dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Mustafa Az-Zuhaili. Dan kita sedang membincangkan tentang topik ataupun tajuk yang besar yang pertama, iaitu Bab Taharah, membincangkan tentang jenis-jenis najis ataupun najis-najis yang penting untuk kita kenal. Kita telah bincangkan ada najis yang hakiki, ada najis yang ma'nawi. Najis yang kita boleh nampak secara fizikal, yang ada zatnya, dan ada najis yang berbentuk hukmi, tak nampak dari sudut fizikal tapi dari sudut hukumnya ada. Seperti orang yang sedang berhadas besar, kita tak nampak najis pada badan dia, tetapi dia sedang berhadas memerlukan kepada mandi wajib. Namun selepas itu pengarang telah menyenaraikan beberapa jenis najis untuk kita sama-sama ambil perhatian supaya perkara-perkara ini jelas, khususnya apabila berkait dengan ibadah solat. Selepas bab taharah kita akan bincang bab solat pula. Jadi dalam bab solat itu memerlukan kepada ilmu berkenaan dengan taharah. Masuk kita bincang tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Maka disebut apa dia? Apabila seseorang itu membawa najis masuk ke dalam solat, ataupun ketika solat di tempat sujudnya, di tempat solatnya ada najis, maka di sana kita dah clear dah apa bentuk najis yang dimaksudkan, apa kategori-kategori najis yang kita dah bincang dalam bab taharah. Jadi dia saling berkait. Cuma kali ini kita hanya bincang bab jenis-jenis najis terdahulu. Baik, hari itu kita telah mulakan pada jenis yang pertama, iaitu air kencing manusia dan haiwan serta najis kedua-duanya. Dah clear dah hari itu kita bincang tentang najis manusia dan najis haiwan, air kencing dan juga najisnya. Dalam poin yang kedua, perkara yang najis adalah darah yang mengalir. Di sini kita akan melihat apakah dimaksudkan dengan darah yang mengalir. Darah yang mengalir adalah bernajis, sama ada darah manusia ataupun haiwan. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, au daman masfuhan. Istilah masfuhan di situ maksudnya mengalir. Dam ni darah. Kita kata kena pergi haji kan, dendanya bayar dam. Dam tu maksudnya darah yang mengalir. Maksudnya dengan kita bayar kos untuk sembelihan haiwan. Denda kita kena sembelih seekor kambing gitu kan. Dam tu maksudnya darah. Daman masfuhan maksudnya darah yang mengalir. Au lahma khinzir, ataupun daging khinzir. Fa innahu rijsun. Allah Ta'ala kata itu adalah najis. Jadi darah juga seperti air kencing yang membawa bakteria dan sisa-sisa makanan yang boleh mendatangkan penyakit yang merebak. Jadi selari dengan
menjaga kemaslahatan manusia, benda yang berkait dengan najis, maka diharamkan. Tak boleh kita nak main dengan najis. Jadi hukumnya najis, dan kita tidak boleh kita kata sengaja nak bermain dengan najis, tu hukumnya makruh, bahkan haram. Baik, hukumnya adalah haram, ini darah yang mengalir, najis lah maksudnya. Adapun darah yang sedikit dan tidak mengalir, ia juga najis, tetapi ia adalah najis yang dimaafkan. Kan? Di dalam mazhab Syafi'i, tak kira najis tu banyak, tak kira najis tu sikit, khususnya darah lah. Darah tu banyak ke sikit, dia tetap dianggap sebagai najis. Cuma yang membezakannya, ada kuantiti darah yang banyak, ada kuantiti darah yang sedikit. Sebab tu apabila kita masuk dalam solat contoh, ada bahagian-bahagian tangan kita mungkin terluka dan sebagainya, ataupun ada terkena darah, bukan darah kita, tapi darah mungkin dia lepas uruskan sembelihan ke apa ke, dia basuh-basuh, tapi ada lagi saki baki daripada darah tu melekat pada badan dia dengan kuantiti yang sedikit. Maka itu dalam mazhab Syafi'i menganggap ia sebagai najis, tetapi ia adalah najis yang dimaafkan. Jadi kita kena clear. Sebab ada pandangan lain yang mengatakan, dalam mazhab lain lah, dia kata kalau najis yang sikit tu tak dianggap najis. So itu dia ada perbezaan. Jadi kita mindset, kita pegang bahawa asalkan darah sikit ataupun banyak, dia dianggap sebagai najis. Cuma bezanya najis yang dimaafkan ke ataupun najis yang tidak dimaafkan. Okay. Kecuali dari najis darah, iaitu hati dan limpa, kerana ia adalah darah beku dan menjadi anggota yang istimewa pada tubuh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Uhillat lakum maytatani wa daman, fa ammal maytatani fal hut wal jarad, wa amma damani fal kabid wat tuhal." Dihalalkan kepada kamu dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Bangkai yang dimaksudkan adalah bangkai ikan dan belalang, al-hut wal jarad. Jadi walaupun kita pergi ke sungai, tengok ikan tu dah timbul dah mati dah, panggil bangkai lah, sebab dia mati. Kalau istilah yang lebih spesifik, binatang yang mati tanpa sembelihan dianggap bangkai. Kita memang tak sembelih ikan. Jadi contohnya ada terkena racun dan sebagainya, ataupun ikan mungkin air yang kuat sangat menyebabkan dia mati dan ditimbul. So ikan tu boleh tak kita makan? Nabi kata uhillat lakum, dia dihalalkan kepada kamu. Kan, ikan yang timbul boleh kita makan, melainkan ikan yang kita pasti dia mati disebabkan dia makan racun. So kalau kita makan ikan tu, kita pun akan terkesan dengan racun tersebut. Itu tak boleh lah. Itu membahayakan diri. Wadaman, dua jenis darah yang dihalalkan adalah darah hati dan limpa. Kan? Sebab tu dia tak dianggap di dalam kategori darah yang mengalir, yang dianggap sebagai najis. Termasuk juga dalam kategori darah ialah nanah yang dikategorikan sebagai najis. Kan biasa kita tengok darah ni warna merah. So ulama mengkiaskan nanah itu juga sama macam darah. Kalau darah tu warna merah, nanah tu warna keputih-putihan, maka itu dianggap hukumnya seperti najis dan seperti darah di sudut najisnya. Begitu juga air lepuhan luka ataupun bisul, sekiranya telah berubah warna, rasa dan bau. Maksudnya contohnya kita kena exhaust kan, lama-lama dia akan jadi gelembung, akan ada air kat dalam tu kan. Jadi itu pun dianggap sebagai najis, seperti mana bisul ataupun seperti mana nanah yang datangnya dari dalam kulit badan. Jadi kalau seeloknya bersihkanlah dengan air ataupun basuh dan bersihkan, maka barulah dia dianggap hilang kesan najis tersebut. Jadi itu yang dimaksudkan dengan darah yang mengalir. Jadi kalau darah yang tak mengalir ni tak ada masalah. Contohnya bakar daging kan, sembelih kambing. So kambing itu sebahagiannya kita masak, sebahagiannya kita buat bakar. Jadi waktu kita bakar tu biasa dia akan ada
sisa-sisa ataupun sikit darah, urat-urat darah tu yang melekat dekat daging-daging yang kita potong tu, kita letak buat bakar kan. So darah yang mengalir sikit-sikit itu tak dinamakan sebagai daman masfuhan kan, walaupun dia waktu kita bakar tu dia macam darah tu bergerak-gerak kan, macam dia bergerak ke kanan ke kiri. Jadi itu tak dinamakan daman masfuhan, itu darah yang sedikit. Jangan kata oh ni dah makan-makan, contoh makan ayam kan, tengok oh ada darah sikit kat dalam, oh ini haram ni, kita makan najis ni. Tak, itu dianggap dalam kuantiti yang sedikit, dia dimaafkan. Dan dia tak berada dalam kategori darah yang mengalir. Darah yang mengalir ni maksudnya darah daripada binatang yang masih lagi ada pada tubuh badan dia. Maksudnya darah itu duduk dalam tubuh badan dia, kemudian kita potong isi dia, keluar darah. Itu bagi darah yang masih lagi mengalir, darah fresh kita kata. Ataupun darah yang ada pada makanan, itu tak termasuk di dalam kategori ini. Baik, jadi itu dimaksudkan dengan darah yang mengalir. Contoh lagi darah yang ada dalam ikan. Ikan pun ada darah juga. So darah yang ada dalam ikan, walaupun Nabi kata bangkai di lautan itu semuanya halal, tapi kalau berkait dengan darah, dia pun dikira najis. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, pandangan yang asal, yang purenya adalah tak boleh makan ikan apa yang kita perak-perak tu, ikan pakasam, yang ikan pakasam kan, yang kita dah potong-potong tu kan, kerana potong tu tak sempat basuh elok, kita perak dengan apa garam ke apa ke, tindih lama tu kan, jadi macam ikan masin lah, ikan masin. Jadi itu pandangan, ada pandangan dalam mazhab Syafi'i mengatakan tak boleh makan, melainkan boleh makan yang atas tu je. Boleh kita gaul-gaulkan tu, darah tu mungkin dia dah mengalir keluar, dia dah turun ke bawah. Jadi darah yang menap ke bawah tu, yang bawah tu tak boleh makan. Yang boleh makan adalah lapisan atas tu saja. Sebab apa? Sebab dia berkait dengan darah. Darah kan najis. Jadi sebab tu dinasihatkan, yang mana buat ikan masin, yang buat kasam sebagainya itu, pastikan ikan tu dibasuh betul-betul. Hilangkan dulu dia punya darah-darah yang ada dalam perut dia tu. Barulah nak perak dengan apa, nak salut dengan apa, silakan. Jadi bersihkan dulu, sebab dia berkait dengan darah. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bangkai. Bangkai dalam Islam dianggap sebagai najis. Semua bangkai adalah najis. Ini disebabkan bangkai merupakan haiwan yang mati tanpa disembelih. Itu definisi bangkai. Binatang yang mati tanpa sembelih automatik jadi bangkai. Sama ada ia termasuk haiwan yang bersih dan suci semasa hidup dan boleh dimakan dagingnya ataupun tidak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum almaitah. Jadi tak kira binatang tu binatang yang boleh makan ke, apatah lagi binatang yang tak boleh makan. Kan dia mati kena langgar dengan kereta. Kan? Jadi kita tak boleh nak makanlah sebab dia dah jadi bangkai. Sebab pengharaman bangkai adalah kerana kenajisannya. Termasuk juga bulu dan rambut-rambutnya adalah dianggap sebagai najis. Simple sahaja. Yang membezakan antara bangkai dengan bukan bangkai ini adalah dengan proses penyembelihan. Mati tetap mati, sebab tu orang nak cari ayam yang halal ni kan, dia punya concern dia bab tu. Apabila dia tak melalui proses yang halal, mungkin dalam proses sembelihan ayam tu dia mati bukan sebab sembelih. Kan apabila pergi cek, ada kawan yang dia di bidang halal ni, dia kata nak boleh dapat kesijil halal untuk proses ayam tu, dia perlu ada beberapa dia punya maksudnya proses-proses yang agak detail. Bukan setakat melihat yang sembelih tu muslim, tapi proses tu dilihat. Kan kalau dia lalu lagi-lagi yang dia punya kilang dia besar, proses ayam bukan setakat puluhan ekor bahkan ratusan ekor, tak cukup seorang duduk sembelih gitu. Jadi dia guna mesin. Jadi kalau dah guna mesin ni, kadang kita tak tahu satu persatu ayam tu mati sebab apa. Sebab antara prosesnya apabila dah disembelih, tak adanya dia nak tunggu kat situ nak lepas macam kita kan, kita sembelih, kita letak biar je kat situ dulu. Dia
gelepar, tengok dah diam tu, baru kita ambil dia, rendam ke apa ke, cabut bulu dan sebagainya. Tapi kalau ikut mesin kan, dia punya mesin tu dia tak ada yang masa untuk kita tengok, kadang terlepas pandang. Jadi antaranya apabila dia sembelih, dia digantung gitu je, masuk ke dalam tempat rendam air panas. Bayangkan kalau ketika dia dah disembelih, contohnya mesin kan, datangnya pisau tu tak kena betul-betul kat leher dia, ataupun kena sikit je, tak mati. Kemudian dia pergi terus pada stage kedua, terus diselamkan dalam air. Rupa-rupanya ayam tu mati bukan sebab sembelih, tapi mati sebab lemas dalam air tadi. So tu dah jadi bangkai. Sebab tu penting prosedur halal tu. Untuk dapat job halal tu, dia bukan hanya tengok Muslim saja yang bekerja kat situ, tapi dia tengok proses. Jadi nak kata tadi bangkai, yang membezakannya adalah proses sembelihan. Dan hikmah berlakunya sembelihan ini, antaranya adalah darah yang mengalir ketika dipotong, disembelih itu, darah yang keluar itu cara keluar darah yang paling cepat dan mematikan binatang itu dengan paling kita kata paling tak sakit bagi dia dan paling cepat. Berbanding ada jenis dia tak sembelih lembu tapi dia tembak tu kan, ataupun dia lagakan, dia diketuk kat kepala. Ada tempat-tempat yang bukan halal punya, bukan Islam punya proses, maka dimatikan lembu bukan dengan sembelih kat leher, tapi dia hentak sesuatu dekat kepala lembu tu. Kan kalau manusia pun sama. Yang paling cepat mati apabila manusia tu mati otak dia. Apabila otak dia mati, cepatlah dia mati. Jadi binatang pun sama, dia matikan otak tu, jatuh terus. Jadi ini bukan cara syar'i. Cara syar'i ikut mana pun kena sembelih. Walaupun ada cara orang sembelih lembu yang jenis liar-liar sikit kan, kadang dicocok dulu supaya lembu tu lemah sikit. Itu okey lagi. Janji dia tak mati. Kan, susah betul nak kawal lembu ni kan, cucuk kan, cucuk bagi dia slow sikit, tenang sikit, lepas tu baru kita sembelih dia. So kalau mati disebabkan sembelihan, okey, dia tak jadi bangkai. Tapi kalau dah cucuk dia terus mati terus, itu tak boleh, dia jadi bangkai. Jadi nak kata yang membezakannya hanya simple saja proses sembelih. Jadi bangkai, kalau dia dah jadi bangkai maka dianggap najis lah, dan hukumnya tak boleh makan. Apabila dia dah jadi bangkai, bukan setakat dagingnya tak boleh makan, termasuk juga bulu dan rambut juga dianggap sebagai najis. Begitu juga susu yang terdapat dalam kantung susu kambing yang telah mati pun dianggap sebagai najis. Termasuk juga dalam kategori hukum bangkai itu semua jenis haiwan yang disembelih dengan tidak mengikut hukum syarak. Macam tadilah contoh proses-proses sembelihan itu tak sempurna ikut hukum syarak, maka dia dianggap sebagai bangkai. Apa saja sembelihan yang dikhususkan untuk berhala ataupun binatang yang disembelih bukan kerana Allah serta tidak diiringi dengan sebutan nama Allah. Ini antara syarat ketika sembelih tu. Satu, sembelih dengan ikut cara sembelihan yang betul, dengan memutuskan urat di lehernya. Satu lagi, tujuan sembelihan itu kerana Allah. Kan, sebab orang kafir dia pun sembelih juga, dan dibuat korban kepada Tuhan dia. Sembelihan untuk Tuhan dia, maka itu dianggap tak boleh makan juga. Walaupun digunakan kaedah betul, potong di leher, mati dengan sebab potong di leher, tapi niat sembelihan itu bukan kerana Allah tapi kerana berhala, kerana manusia, maka itu pun tak boleh makan, haram. Jadi waktu sembelih tu, sebab tu penting orang nak sembelih ni dia kena ada ilmu. Bukan setakat tahu kaifiat nak potong saja, tahu dia sudut niatnya, sepatut niat tu macam mana. Walaupun ketika korban kan, kita waktu nak korban tu orang di belakang tu tayang nama, ini korban atas nama siapa. Sembelih tu bukan niat sembelih untuk orang tu. Kena clear betul, sembelih untuk Allah. Cuma korban, pengorbanan itu datangnya daripada si penama-penama tadi tu. Tapi kalau kita niat ni sembelih ni untuk orang tu, tak jadi. Dia bukan jadi sembelihan kerana Allah. Dan kita sebut bismillah ketika sembelihan dilakukan.
Ini adalah sebahagian sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma uhilla li ghairillah, dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah, itu juga dianggap sebagai najis. Sembelih kerana selain daripada Allah dianggap najis. Kita biasa tengok apa ni, unta disembelih. Biasa kita tengok lembu kan, lembu, ayam. Sebab tu dalam Quran ada istilah az-zabhu. Az-zabhu dengan an-nahru wan-har. An-nahru, sembelihan, dua jenis sembelihan ni berbeza. Khusus an-nahru adalah kepada unta, az-zabhu kepada binatang selain daripada unta. Sebab apa? Sebab tempat dipotong itu berbeza. Kalau az-zabhu biasanya di leher dia. Kalau an-nahru biasanya di pangkal, di bawah. Sebab tu kalau unta kan dia punya leher itu panjang. Kan kalau tak tahu, begini kita nak potong dekat atas, kat bahagian bawah dagu dia kan memang susah lah. Sebab ada bergerak macam tu. Kan silap-silap kena, kita yang nak sembelih ni kena langgar dengan leher dia yang panjang kan. Jadi biasanya disembelih di bahagian bawah. Sebab tu saya pernah tengok orang Arab sembelih, dia tak pakai pisau macam biasa kita pakai ni. Kalau kita sembelih lembu kan pisau panjang, paling tak pun dia sikit je dia punya curve dia tu kan. Tapi kalau yang orang Arab punya ni, biasanya digunakan untuk sembelih unta ni digunakan pisau macam pisau sabit gitu. Macam orang pegang macam tu kan. Dia panggil apa? Pisau apa tu? Pisau sabit tu lah kan. Dia orang buat menoreh getah tu kadang-kadang kan. Jadi curve macam tu. Jadi macam mana dia buat? Dia bukannya potong macam leher macam ni, dia potong macam tak, ataupun dari bawah tak. Dia terus lalu, saya ingatkan dia nak tengok gitu kan. Dia lalu, tengok agak tenang tu, dia terus toreh macam tu je. Dia tarik daripada bawah ni kan, terus toreh macam tu. Habis, selesai. Terus unta tu dah gerak-gerak sikit tu jatuh. Ini kaedah dia. Kalau kita tak biasa sembelih unta ni, silap-silap terpelanting kita. Jadi itu antara kaedah perbezaan antara az-zabhu dengan an-nahru. Apapun melalui proses sembelihan. Apa yang dikecualikan dari kenajisan bangkai ialah jenazah anak Adam, iaitu manusia dan anggota tubuhnya. Kalau haiwan mati jadi bangkai, tapi kalau manusia mati tak jadi bangkai. Manusia meninggal dunia, roh keluar dari jasad, kita tak panggil bangkai. Dia kata malam ni marilah kita sama-sama solatkan bangkai ni. Dia tak sebut gitu. Dia dinamakan satu title yang baru, iaitu janazah. Ataupun jenazah ni biasanya, maksud asal jenazah ini adalah manusia yang telah meninggal dunia, yang telah dikafankan dan diletakkan di atas katil pembaringannya. Itu namanya jenazah. Dia ada nama khusus. Dan hukumnya tak sama dengan binatang yang mati, jadi bangkai. So dia tak jadi najis. Allah Ta'ala dah karramna bani Adam, kami telah muliakan anak-anak Adam. Dia dianggap suci. Dan Nabi SAW juga bersabda, al-muslimu la yanjus, seorang muslim itu tidak bernajis. Ibn Abbas mentafsirkan hadis di atas dengan katanya, al-muslimu la yanjusu hayyan wala mayyitan. Ibn Abbas kata, orang Islam itu tak najis, tidak bernajis, sama ada waktu dia hidup maupun dia mati. Jadi kalau pada manusia tak ada isu lah berkenaan dengan kita nak sentuh jenazah. Oh tak boleh ni, dia dah mati jadi najis, tak ada. Kecuali najis yang keluar daripada badan jenazah tu memang najis lah. Tapi sentuh badan jenazah tu tak dianggap najis. Dikecualikan juga dari kenajisan bangkai ialah ikan dan semua jenis haiwan laut yang hanya hidup di dalam air, berdasarkan hadis yang telah disebut sebelum ini mengenai halalnya binatang laut yang mati. Maksudnya dari sudut bangkai, kita kata mati dengan sebab sembelihan tu, dia tak terkait dengan binatang di laut. Sebab binatang di laut semuanya tak perlu sembelih. Nabi kata al-bahr hil, apa yang berada di laut itu semuanya halal. Halat maitatuhu, maksudnya dihalalkan semua bangkai-bangkai di lautan. Maka boleh makan walaupun dia dah mati tanpa ada proses sembelihan.
Sekiranya ia adalah najis, maka sudah tentulah haram memakannya. Begitu juga haiwan seperti belalang dan serangga lain yang tidak mengalir darahnya, ia adalah bangkai tetapi tidak najis kerana ia halal dimakan berdasarkan hadis yang lepas. Kita baca tadi kan, dua jenis bangkai yang halal, satu ikan di lautan, satu lagi belalang. Belalang diharuskan boleh makan, sama setengah-setengah belalang tu. Dan biasa kalau dulu biasa tengok orang makan belalang padi. Dia ada jenis-jenis belalang dia, bukan jadi semua belalang. Belalang padi yang kuning-kuning kecil-kecil tu kan, tu boleh makan dan ada orang makan. Tapi tak jadi wajib lah dah kata ini boleh makan, maka kita kena makan. Kalau kita tak lalu nak makan, tak payah makan. Kan, walaupun hukumnya halal, kalau tekak kita tak boleh telan, tak payah telan. Kalau kita paksa juga, dia jadi haram bagi kita. Kan? Makan tu boleh jadi muntah, boleh jadi trauma, jadi itu menyeksa diri sendiri. Jadi yang halal boleh jadi haram disebabkan kita tak boleh makan. So nak kata halal bukan maksudnya wajib makan, tapi boleh makan. Termasuk juga dalam kategori bangkai yang tidak bernajis ialah semua haiwan yang tidak berdarah seperti lalat, nyamuk, kutu, kumbang, pepatung, ulat yang terhasil dari makanan seperti ulat cuka, ulat apple dan sebagainya, maka ia tidak najis. Yang binatang kecil-kecil ni kan, dia tak ada darah kan. Kalau ulat, contohnya dalam apple tengok ada ulat, ulat yang ada dalam apple tak ada, tengok keluar ulat, tak boleh, ni najis, apple ni tak boleh makan. Bukan begitu. Kalau bahagian mana yang kita rasa tengok ada lubang gitu kan, lubang ulat tu, ulat buah tu, potonglah bahagian tu, yang lain boleh makan. Kerana dia tidak dianggap sebagaimana najis-najis yang lain. Baik, itu poin yang ketiga berkenaan dengan bangkai. Yang keempat, apa lagi yang dianggap sebagai najis? Anggota tubuh yang terputus dari haiwan yang masih hidup. Binatang yang masih hidup, kemudian anggota yang terpotong dari badan dia, itu dianggap najis. Semua anggota tubuh yang terpotong ataupun terputus dari haiwan yang masih hidup, maka anggota itu adalah najis kerana ia sama seperti bangkai. Ia berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ma quti'a min bahimatin wa hiya hayyatun fa huwa maitah." Anggota yang terputus dari binatang yang masih lagi hidup, dia dianggap najis. Lalu elok-elok terpotong kaki dia, sebab kita nak ambil kaki dia buat sup kaki kan. Kalau nak sembelih seekor, rugi, takut makan tak habis, potong kaki saja, nak makan kaki je kan. So lembu tu jadi cacat gitu lah, boleh hidup tapi cacat. So apa hukum kita ambil kaki dia dan manfaatkan kaki untuk makan, buat sup tulang, sup kaki tu? Tak boleh, hukumnya haram. Sebab ada hadis kata, apa yang terpotong dari binatang yang masih hidup, yang terpotong itu hukumnya maitah, bangkai. So bangkai maksudnya haram. Hanya yang dikecualikan dari elemen tersebut seperti di atas ialah susu haiwan yang dimakan dagingnya. Kalau susu tak apa, perah susu, memanglah susu tu keluar dari badan dia walaupun dia sedang hidup. So susu tak ada masalah, dikecualikan. Tak sama macam orang potong bahagian daripada haiwan tersebut. Ia adalah suci kerana ia sama seperti dagingnya yang dicipta oleh Allah Ta'ala sebagai sumber rezeki untuk manusia. Dikecualikan juga rambut haiwan dan bulunya. Jika haiwan tersebut adalah haiwan yang dimakan dagingnya, ia adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ. Dan dari bulu biri-biri, bulu unta, bulu kambing, itu boleh dijadikan barangan-barangan perhiasan yang kamu pakai sehingga ke suatu tempoh yang tertentu. Maksudnya bahagian-bahagian tertentu yang disebut ini, contohnya rambut, bulu dan sebagainya, ada yang boleh dimanfaatkan oleh manusia walaupun ketika binatang itu masih lagi hidup. Kan boleh ambil. Contohnya seperti bulu. Contoh orang buat baju sejuk daripada bulu binatang yang original punya, bulu biri-biri, contoh kan.
Saya pernah baca satu artikel, salah satu daripada ramuan ataupun bahan dalam vitamin, tak ingat vitamin apa, adalah diambil daripada bulu biri-biri. Bulu biri-biri. Jadi boleh, tak ada masalah, sebab dia tak dianggap sebagai najis. Sebab ayat ini sebut ada orang yang menjadikan bulu biri-biri, bulu unta itu semua sebagai barangan perhiasan, dan ianya diharuskan. Jadi binatang itu binatang yang harus dimakan. Maksudnya binatang yang halal dimakan. Kalau pergi ambil bulu juga, bulu apa? Bulu khinzir. Tak boleh kan? Ambil manfaat bulu khinzir, tak boleh. Setengah-setengah yang buat apa, bulu cat tu pernah jadi timbul isu kan, bulu yang kita buat cat dinding tu, yang brush itu, ada yang diperbuat daripada bulu khinzir. Wallahu alam dari sudut macam mana nak cam bulu tu bulu khinzir ke bukan. Ada orang kata kalau bulu khinzir tu dia pecah lagi, dekat hujung dia tu kan ada 2-3 cabang lagi kecil-kecil, kalau kita tengok kita boleh perasan. Jadi kalau yang boleh perasan tu elakkanlah menggunakan bulu khinzir tu, sebab dia confirm dah binatang yang tak boleh diambil manfaatnya daripada tubuh badannya, sebab dia termasuk dalam najis mughalladah. Adapun susu haiwan yang tidak dimakan dagingnya seperti keldai dan lain-lain, ia juga adalah najis kerana susunya dihukum sama seperti dagingnya yang bernajis. Jadi yang diharuskan itu adalah hanyalah binatang yang halal dimakan sahaja. Kalau binatang yang tidak halal dimakan, tak bolehlah kita nak ambil manfaat susunya ke, bulunya ke, tak boleh. Sebab dia adalah binatang yang tidak boleh dimakan. Khususnya sini disebut susu lah. Macam keldai tak boleh makan dia punya daging dia, maka susunya pun tak boleh diminum, kerana susu mengikut hukum dagingnya. Itu yang keempat, berkenaan dengan anggota tubuh yang terputus dari haiwan yang masih hidup. Sama juga dengan contohnya dengan bulu kucing. Bulu kucing. Apabila kita kata, kaedah kata apa yang terpotong dari badan binatang, maka waktu dia hidup, maka yang terpotong itu dianggap sebagai najis. Maka waktu kita solat, tiba-tiba ada kucing datang, gesel kat tepi kita kan, tengok melekat dia punya bulu dia. Alamak, kita teringat hadis tu. Apa yang terpotong daripada tubuh badan haiwan sedangkan dia masih hidup, yang terpotong tu jadi najis. Jadi macam mana kita ni dah kira melekat dengan najis ni, bulu kucing. So jangan risau, bulu kucing ini tidak dianggap sebagai najis walaupun dia duduk di tempat kita solat. Sebab Nabi kata innama hiya minat tawafin. Dia kucing ini di special dia dianggap daripada binatang-binatang yang sentiasa tawaf, maksudnya sentiasa mengelilingi kita. Sukar untuk kita memastikan kita tak terkena bulu dia ketika kita solat. Jadi itu antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang bukan kata keistimewaan lah, maksudnya special dari sudut hukum dia. Pun begitu tak boleh dijadikan sebagai hujah. Ramai orang tak boleh kata ni kucing ni sunnah ni, bela kucing sunnah. Allahu'alam, ini pandangan saya lah apabila kita melihat hadis-hadis dan realiti semasa, apabila orang meletakkan memelihara kucing itu sebagai satu sunnah. Nabi SAW kasih dan sayang baginda semua binatang Nabi sayang. Cuma specialnya kucing ni sebab dia selalu duduk kat masjid, duduk tempat orang ramai, sebab dia cari makanan dan dia jinak. Dia tak macam kambing ke kan, binatang-binatang yang lain datang kat masjid boleh melepak, manja-manja macam tu, tak adanya. Kucing saja. Tapi waktu kita nak bela tu kena pastikanlah, kalau orang yang minat dengan kucing, bela kucing, walaupun dia kata ini nak mengamalkan sunnah Nabi suka kucing, maka saya pun suka kucing. So sunnah tu dia ambil, tapi waktu dia jaga kucing, dia tak jaga kebersihan kucing dia, sampai tahap kucing dia pergi ke rumah jiran-jiran sebelah, kencing berak dekat rumah orang lain. Jadi ini bukan sunnah lah tu. Kan? Itu dah menyusahkan orang. Jadi kena balance lah, kita kena faham apabila kita nak beramal dengan sunnah, pastikan sunnah itu secara menyeluruh lah. Beramal dengan sunnah secara menyeluruh. Bab kucing je ni, kalau ada orang tegur sikit, ini golongan anti sunnah lah ni. Kan Nabi sayang kucing, dia tak sayang kucing. Ke situ pula perginya.
Orang yang tegur tu bukan dia tak suka kucing, tapi dia tak suka orang yang bela kucing dengan tak ada rasa tanggungjawab. Jadi benda ni kadang sensitif, khususnya apabila berada di kawasan kejiranan, dengan adanya bau. Ada saya tak adalah pengalaman bela kucing tu, tapi sebab kalau balik dekat rumah mertua, abang ipar ni memang suka bela kucing. Di Singapura lah. Rumah dia rumah apartmen lah, rumah bukan rumah landed satu-satu, tapi rumahnya apartmen. Maksudnya jiran atas bawah kiri kanan. Tapi kucing dia boleh hidup dengan suasana yang kita kata happy, tanpa keluar pergi berak kat sana sini, dengan cara apa? Dia train betul. Dia bertanggungjawab atas kucing dia. Satu lagi, kalau dekat Singapura ni dia ada hukuman denda dia tu boleh tahan juga. Kan sampai orang yang Cina, non Muslim yang bawa anjing tu kan, bawa jalan ke mana-mana pun, kalau dia nak berak, dia nak qada hajat dia tu, kena pastikan dia tak qada hajat merata-rata. Jadi dia kena bawa lah plastik ke tisu ke apa-apa kan. Kalau nak qada hajat itu, dia kena lap, dia kena hilangkan najis tu dengan dia sendiri kena buat. Kalau tak, dia kena denda. Kat Malaysia pun kena buat gitu juga. Kan? Jadi nak kata rasa tanggungjawab betul kan, menyebabkan apabila saya datang rumah dia, tak rasa macam terganggu pun, walaupun ada kucing. Tak ada rasa bau busuk, tak ada rasa dia merata-rata dia berak. Sebab apa? Sebab tuan yang jaga dia tu memang betul-betul nak jaga dia. Ada rumah dia khusus, tempat dia berak, tempat dia makan minum dia, tempat situ je. Dia tak pergi ke tempat lain. Jadi ini baru kita kata Nabi suka kucing, dan kita pun bela kucing dengan cara yang baik, mengikut apa yang Nabi suka. Panjanglah kalau nak cerita tentang kucing ni kan. Jadi itu berkenaan dengan anggota tubuh yang terputus dari haiwan yang masih hidup. Kemudian yang kelima, apa lagi yang dianggap sebagai najis? Cecair atau minuman yang memabukkan. Arak lah, ya, kita panggil arak. Dan arak itu definisi secara umumnya apa saja yang memabukkan. Cecair atau minuman yang memabukkan dianggap sebagai najis. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil muskirin. Muskir ni maksudnya sesuatu yang boleh menghilangkan akal fikiran, kewarasan akal. Sama ada ianya adalah arak yang dihasilkan dari buah-buahan seperti anggur atau tamar, ataupun bukan jenis arak yang diperam, tapi merupakan cecair yang dikeluarkan dari bahan-bahan lain dan boleh memabukkan orang yang meminumnya. Sekarang ni kan macam-macam jenis kaedah untuk menghasilkan arak. Kalau dulu dengan peraman anggur, itu dah old school dah. Sekarang ni arak tak semestinya daripada anggur, kan, daripada buah-buah lain pun boleh jadi. Tapi dia ada proses dia. Dia peram dan adalah benda-benda lain yang dia tambah supaya orang yang minum tu memang mabuk betul lah, hilang akal dia, hilang kewarasan dia. Maka minuman ini dianggap sebagai cecair yang najis. Dengan firman Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Sesungguhnya arak, judi, menyembelih binatang untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji. Rijsun tu maksudnya najisun, benda yang keji, kotor, yang termasuk dalam amalan syaitan. Jadi termasuklah di situ innamal khamru. Jadi arak ini juga dalam mazhab Syafi'i menganggap arak itu adalah najis. Jadi kalau kita terpegang arak, maka apa kena buat? Tak perlu risau, tak perlu. Ada orang dia tersalah faham, pegang arak je, oh nak kena sertu, kena basuh 7 kali. Tak perlu. Sebab itu bukan najis mughallazah. Itu memang najis. So nak cara bersihkan najis, basuh tangan je lah. Yang memerlukan kepada basuhan 7 kali itu yang berkait dengan khinzir, berkait dengan anjing. Itu saja. Dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kena arak, jangan panik, basuh tangan saja. Sebab ada orang pernah tanya pergi supermarket, dia tak tahu itu air arak air biasa tu, so dia duduk belik, tak buka, maksudnya dia pegang tengok, dah tengok rupa-rupanya arak. Maka balik rumah dia dah was-was, ini arak. Mungkin waktu orang sediakan tu ada air-air yang meleleh kat luar tu, itu air arak, maka dia pegang macam mana, berdosa ke apa. Relax, kita kata relax.
dia bukan berdosa pegang dia. Yang hukumnya adalah dia adalah najis kalau kita pegang dia. So nak hilangkan najis, basuh tangan je, selesai masalah. Setiap perkara yang memabukkan adalah dikiaskan kepada arak dengan alasan ia adalah memabukkan. Kaedah Nabi kata kullu muskirin khamrin wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Hadis ini bertujuan menjauhkan kita dari perkara yang memabukkan seperti arak. Walau bagaimanapun arak boleh menjadi suci dan halal apabila ia diperam dan menjadi cuka. Maksudnya dia berubah daripada arak jadi cuka. Yang penting adalah perubahan itu bukan dibuat oleh manusia. Maksudnya dia dengan semula jadi. Biar begitu dia tengok dia dah tak jadi arak lah, tetapi dia jadi cuka. So ulama kata apabila hilang sifat memabukkan pada arak itu, dia jadi air lain, maka tak ada masalah. Dia bukan lagi dianggap arak dan bukan lagi dianggap sebagai najis. Dan dia berbeza dengan kalau orang kata minum arak tapi tak mabuk. Itu pun ada orang tanya. Ada jenis memang dia kebal sangat agaknya. Dia dah banyak kali minum tapi tak mabuk. So macam mana? Dan hukum kata setiap yang memabukkan itu arak, setiap arak itu adalah haram. Maka saya minum arak tapi tak mabuk, tak haram lah bagi saya. Kan? Jadi tak kena tu. Sebab ada hadis lain Nabi kata apa yang sedikitnya haram, apa yang banyaknya haram, yang sedikitnya pun haram. Kullu ma harrama kathiruhu harrama qaliluhu. Apa yang banyaknya haram, sikitnya pun haram. Walaupun diminum sikit tapi tak mabuk, sikit tu pun tetap haram sebab dia arak. Nama lagi arak yang memabukkan. Allahu a'lam bissawab. Kita akan sambung pada siri yang akan datang. Pada perkara seterusnya iaitu berkaitan dengan najis, anjing dan khinzir. Allahu a'lam. Ada apa-apa soalan? Ya? Minyak wangi. Itu okey. Panjang tu jawapan dia. Secara ringkasnya adalah tak semua. Kita tak boleh anggap minyak wangi itu semuanya yang ada alkohol semuanya sama macam hukum arak. Sebab alkohol yang ada dalam minyak wangi tak sama macam alkohol yang ada di dalam arak. Jadi para ulama mengkaji dan mendapat info daripada orang pakar di dalam pembuatan begitu, dan dia dah beri dia punya nama tu lah, jenis-jenis etanol apa semua tu, saya pun tak ingat dia punya nama tu. So kesimpulan dia alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu tak sama macam alkohol yang ada di dalam arak. Maka dia tak tergolong dalam kategori najis yang kita tak boleh bawa solat. Cuma adalah kita kena tahu dia punya ingredient yang ada dalam minyak wangi itu. Kalau ada benda-benda yang memang terdiri daripada alkohol yang sama, maka dia haramlah. Tapi kebiasaannya tak sama sebab dia bukan digunakan untuk minum. Yang ni guna untuk spray pada badan, itu guna untuk minum. So dia punya alkohol dia berbeza. Maka kebanyakannya tak ada masalah. So benda ni insya-Allah saya akan kupas pada siri yang akan datang lebih detail. Ya. Sembelih ayam sembelih ayam putus kepala boleh makan ke tak? Boleh, tak ada masalah. Sebab syarat dia ayam tu mati dengan sembelihan, dan sembelihan itu perlu putus dia punya urat tu. Kadang terlebih potong terlebih, tengok tinggal melekat kulit dia je. Melekat kulit kadang sikit-sikit dah tercabut kepala. Boleh, tak ada masalah, boleh makan. Dia dianggap sembelihan yang sempurna. Allahu a'lam. Ya. Ya? Burung walid. Okey. Mas, isu apa tu? Isu apa berkenaan yang burung walid? Saya kurang jelas. Sarang burung walid. Okey. Umumnya kalau berkait dengan burung yang disebut di dalam hadis yang menjadikan ada satu perbincangan dipanggil bekas minuman. Kalau bekas minuman daripada binatang-binatang tertentu tu, kalau daripada binatang tu diminum daripada air tu, kadang-kadang air ada hukum
situasi tertentu air itu dah jadi najis disebabkan binatang itu minum. Ada certain ataupun sebahagian binatang diminum daripada air itu tak jadi najis, kita boleh lagi nak ambil manfaat, nak guna lagi air itu. Termasuknya daripada burung. Kalau burung yang bukan jenis pemangsa menggunakan paruh dia tu, kalau macam burung helang, maka para ulama berselisih pandangan sebab dia itu dalam kategori pemangsa menggunakan tangan dan juga paruh dia. So dikhawatiri ada najis pada tangan dan juga pada paruh dia. Tapi kalau burung layang-layang kan, dia bukan haiwan pemangsa seperti mana helang. So secara umum dia tak ada kaitan seperti hadis yang disebut tu. Binatang yang diharamkan sebab dia memangsa dengan paruh dia. So itu saya akan dapatkan maklumat yang detail lagi, insya-Allah saya akan kupas pada sini yang akan datang. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum.